وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin, para pencinta majlis ilmu, ibu bapa yang saya kasihi, abang-abang, adik kakak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang dan ruang serta kesempatan oleh Allah pada saat dan ketika ini menunaikan ibadah solat fardu maghrib, dan pada ketika ini pula kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati serta anggota kita untuk singgah di dalam taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu, di suatu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu majlis, tidak ada suatu perhimpunan yang menyamai dengan kemuliaan majlis ilmu, majlis zikir. Maka bertuahlah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalamnya sebagai tanda-tanda kekasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, sebagai tanda-tanda khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Taala kehendak memberi kebaikan, kebajikan kepada mereka, nescaya Allah Taala akan memberikan kefahaman agama kepada diri mereka. Mudah-mudahan bagi sama-sama kita memperbetulkan qasad dan niat kita. Mudah-mudahan segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita kecapi insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi diharapkan sekalian yang hadir, teman-teman semua sihat wal afiah hendaknya dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Sihat zahir dan batin, rohani dan jasmani. Mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu kefahaman pada diri kita semua insya-Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Muka surat apa? 65. Yang ada kitab boleh tengok kitab muka surat 65 perenggan. Baru nak mula. Baru nak mula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kata musannif, huraian sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam. Jadi malam ni kita akan membicarakan, akan membahaskan tentang salah satu daripada sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maksud wajib di situ wajib akli. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh-sungguh pada zat Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang akal kita tidak boleh menolaknya, suatu perkara yang akal kita tak boleh menidakkannya. Bahkan akal kita mesti menghukumkan ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan perkara yang termasuk di dalam hukum wajib akli, wajib pada akal. Yang ke-13 iaitu sifat kalam. Yang ke-13 daripada sebutan, yang ke-13 daripada tuturan sahaja. 13 tu nombor je. Boleh kita nak letak sifat kalam ni nombor
nombor satu boleh. Nak letak sifat kalam nombor satu pun boleh. Kenapa boleh? Kerana segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu semuanya qadim, lagi azali. Tidak ada permulaan bagi adanya segala sifat kamalat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ulama dah susun letak nombor satu wujud, nombor dua qidam, nombor tiga baqa'. Tu nak memudahkan kita mengaji, nak memudahkan kita menghafal, nak memudahkan kita asing-asingkan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nombor satu nafsiyah, nombor 2, 3, 4, 5, 6 salbiyah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sifat ma'ani, 14, 15 sampai habis ma'nawi. Kan senang tu. Dia dah susun molek dah. Jadi kalau maknanya kalau kita tunggang terbalik kan susahlah kita nak asingkan. Baik, sifat kalam Allah Ta'ala. Apa erti kalam? Erti sifat kalam itu adalah sifat perkata ataupun sifat penutur. Ada juga kitab yang menterjemahkan dengan berkata-kata. Betul juga, tapi nanti kita jadi keliru. Dalam kitab ni diterjemahkan kalam dengan makna perkata ataupun sifat penutur. Sifat perkata ataupun sifat penutur. Boleh? InsyaAllah. Orang yang faham tu semua datang daripada tak faham dulu. Yang pandai tu daripada tak pandai dulu. Yang faham tu semua daripada tak faham dulu. Biar tak faham dulu, faham kemudian. Daripada faham dulu, lepas tu kemudian tak faham. Jadi ngaji tauhid ni nak kena sabar tinggi sikit. Dia tak sama macam ilmu lain. Dia nak kena fikir, nak kena istiqamah, nak kena bersungguh-sungguh, nak kena tumpukan perhatian sungguh, nak kena buat nota, buat catatan, bersungguh-sungguh ngaji. Kerana Allah bukan nak tunjuk pada sesiapa dah. Siapa bersungguh, adatnya dia lah yang dapat. Siapa bersungguh, dia yang dapat cepat. Siapa tak bersungguh, insya-Allah dapat juga, tapi barangkali lambat sikit. Yang tak ngaji takkan faham sampai bila-bila. Baik, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib pada syarak, jangan lupa erti wajib pada syarak, iaitu perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang muslim sebagai perintah yang muktamad, sebagai suruhan yang muktamad, yang tak boleh dipilih-pilih, yang tidak boleh dipilih-pilih. Itu wajib pada syarak. Setiap orang, laki-laki perempuan, setinggi-tinggi pangkat sampailah serendah-rendah pangkat, apabila perkara itu diwajibkan oleh Allah, maka semua mesti ambil bahagian. Barang siapa yang lari daripada perkara yang Allah wajibkan ini, maka dosalah dia. Dosalah dia. Itu makna wajib pada syarak. Ramai lagi di kalangan kita yang tak faham wajib pada syarak ni. Selalu sebut wajib, tapi tak faham. Apa bukti tak faham? Buktinya kita memilih-milih. Itu bukti tak faham. Kalau dia faham erti wajib syarak ni, dia tak akan pilih. Itu bukti tak faham. Ada yang solat, lepas solat dedah aurat. Tak faham lah tu. Kalau dia faham, solat tu mesti, tutup aurat juga mesti. Gitu. Menuntut ilmu fardu ain pun mesti, mencari nafkah yang halal mesti. Tu. Jadi wajib ni tak boleh pilih. Ada orang yang solat tapi tak puasa pula. Padahal puasa tu juga wajib. Ada yang solat, puasa, zakat lari pula, tak nak bayar zakat pula. Tu bukti tak faham tu. Kalau dia faham apa maksud wajib, perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap mukallaf sebagai perintah yang muktamad, semua kena buat. Siapa tinggalkan dosa. Jadi yang wajib tu semua kena tunaikan. Suka tak suka, kena buat juga. Sebab wajib.
Kalau sunat tak apa. Kalau sunat boleh pilih. Berasa rajin nak buat, buatlah. Berasa malas, tinggallah. Makna tak sampai berdosa, tak dijanjikan azab seperti meninggalkan perkara yang wajib. Cuma rugi masa, rugi waktu. Kalau kita tak isikan dengan perkara sunat tadi, jadi rugi. Dosa ke orang tak semayang qabliyah ba'diyah? Tak. Tapi rugi waktu. Orang lain sebelum solat fardu dapat pahala, selepas solat fardu dapat pahala, kita kosong. Baik, jadi wajib pada syarak pula tiap-tiap mukallaf mengetahui. Wajib tahu. Sebab itulah wajib mengaji. Sebab itulah wajib mendengar. Sebab itulah wajib belajar. Sebab mengetahui ni perkara ni hukumnya wajib. Wajib semua kena tahu. Hatta di sultan sekali pun. Hatta di raja sekali pun. Hatta di menteri sekali pun. Hatta di manager sekali pun. Di bos besar sekali pun. Di suri rumah sekali pun. Di orang bujang sekali pun. Di suami, di isteri dan sebagainya. Dia bilioner, di milioner, wajib dia tahu benda ni. Wajib tahu. Jadi macam mana nak tahu? Mengaji, belajarlah. Mustahil nak tahu dengan tak belajar. Mustahil. Mustahil nak tahu tentang ibadat kalau tak belajar. Yang tahu dengan tak belajar ni nak buat maksiat. Nak buat maksiat tak payah belajar. Dia sendiri dia geti. Sendiri dia geti nak dengki dengan orang. Sendiri dia geti nak sangka jahat dengan orang. Dia geti, tak payah belajar. Malam ni bab nak membicarakan bagaimanakah cara-cara untuk berdengki dengan orang. Tak payah. Sendiri faham, sendiri geti dah. Tak payah belajar macam mana cara nak meninggalkan sembahyang. Ada orang belajar cara nak tinggal solat? Tak ada. Tinggal solat tak payah belajar. Dia reti dengan sendiri. Tapi nak solat, kena belajar. Nak solat kena belajar. Serta mengaku putus di dalam hatinya. Jadi ada dua benda. Dalam bab iman ni tuan-tuan kena ada dua benda bergabung. Yang pertamanya pengetahuan, yang keduanya pengakuan dalam hati. Yakni apa yang kita tahu, itu yang diakui. Makna mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya. Mengaku putus di dalam mana? Jazam yang putus, tidak berbolak-balik, tidak berubah-ubah. Apa yang dia dah belajar, apa yang dia dah tahu, apa yang dia dah faham tadi, diiktikadkan sungguh-sungguh dalam hati, dia pegang betul-betul dalam hatinya. Apa juga hal keadaan sekalipun, mana tempat dia berada, mana waktu dia duduk, begitulah pegangannya, tak akan berganjak, tak akan berubah sampai bila-bila. Itu makna jazam yang putus. Bukan hari ni lain, besok lain. Seperti mana yang Nabi sebut tu, paginya beriman, petangnya kafir. Paginya beriman, petangnya kufur. Na'udzubillah min zalik. Berubah-ubah pegangannya. Waktu sihat dia beriman, waktu dia susah dia jadi kafir dengan Allah. Waktu dia dapat nikmat dia beriman, waktu dia tak dapat bala dia jadi kafir dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa tu? Tidak jazam dalam hati dia. Bila dapat benda-benda yang dia nak, dia beriman dengan Allah. Pegangannya betul terhadap Allah. Bila Allah uji dengan musibah, bila Allah uji dengan bala, bila Allah uji dia dengan benda yang dia tak nak, lalu timbullah pelbagai keraguan dan kesangsian dalam hati terhadap Allah wal-iyadha billah min dzalik. Moga Allah tetapkan akidah kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Baru makna belum mati lagi tuan-tuan. Baru Allah uji dengan masalah, dah bergoyang dah kita. Baru Allah uji dengan masalah dah bergoyang dah. Macam mana nak menghadapi goncangan yang sangat dahsyat saat sakaratul maut tu? Kalau dah perkara remeh-temeh ni pun dah menggoyangkan iman kita, dah menimbulkan kesangsian pada Allah dah. Na'udzubillah. Allah ni tak tahu masalah aku. Allah ni tak faham masalah aku. Allah ni berat sebelah. Allah ni zalim. Nampak tak ada? Padahal baru Allah uji dengan benda-benda yang macam ni. Baru Allah uji dengan masalah-masalah rumah tangga baru. Masalah ekonomi baru. Dah macam sangkaan-sangkaan buruk
Sangkaan jahat yang merosakkan akidah ada dalam hati kita pada Allah dah. Bagaimana nak menghadapi sakaratul maut tu besok? Yang dia punya tipu daya daripada iblis tu sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Macam mana kita nak hadapi, tuan-tuan? Kalau daripada sekarang kita tak berusaha, belajar, memahami, kemudian berserah kepada Allah, moga Allah tetapkan iman kita. Jadi itu orang panggil doa. Minta pada Allah tetapkan akidah kita. Tapi tak boleh nak berdoa semata-mata dengan tidak berusaha. Ni usahalah ni. Ni sedang usahalah ni. Bila dah belajar, dah tahu, dah reti, dah faham, pegang, kemudian serah pada Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman aku. Macam tu. Bukan tadah tangan duk minta tapi tak buat sebab. Kata Imam Ghazali itu angan-angan berangan-angan sahaja nak mati dalam iman. Na'udzubillah min zalik. Kena usaha. Apa beza angan-angan dan harap? Apa beza khayal? Apa beza khayal berangan-angan dengan harap? Khayal dan berangan-angan ni dia nak tetapi dia tidak membuat sebab. Dia nak tapi dia tak buat sebab. Dia nak Allah terima ibadat dia tapi dia tidak membuat sebab-sebab agar ibadatnya diterima oleh Allah. Itu namanya berkhayal. Khayal nakkan syurga tapi tidak membuat sebab-sebab untuk mendekatkan diri kepada syurga. Dia tak buat sebab nak masuk syurga. Dia buat sebab masuk neraka tapi minta masuk syurga, na'udzubillah. Ini katanya khayal tadi tu. Dia berkhayal, mudah-mudahan nanti di hari kiamat aku dapat menjejakkan diri aku dalam syurga Firdaus. Mudah-mudahan aku dapat duduk dalam syurga Firdaus. Macam-macam lagi. Tapi waktu hidup tidak membuat sebab-sebab untuk masuk ke syurga Allah. Allah suruh solat tak mau, Allah suruh tutup aurat tak mau, Allah suruh mengaji tak mau, Allah suruh bersihkan hati daripada penyakit hasad, dengki, ujub, riak, takabur tak mau, tapi minta syurga. Ini semua angan-angan. Ingat, hati-hati, ini semua khayalan. Imam Ghazali kata nanti ada ramai di atas dunia ni orang yang sewaktu hidupnya mendengar kelazatan, kenikmatan, kehebatan syurga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di hari kiamat dia tidak direzekikan oleh Allah. Di hari kiamat dia tidak direzekikan oleh Allah dengan syurga yang dia dah dengar atas dunia dulu. Pelbagai nikmat, pelbagai kelazatan, pelbagai keseronokan yang berkekalan. Tapi waktu dia kembali kepada Allah, tidak direzekikan syurga oleh Allah, tetapi dihumban ke dalam neraka Allah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab waktu hidup kat dunia dia tidak membuat sebab. Dia tak buat sebab. Dia tak buat sebab. Dia nak Allah terima amalnya, tapi dia tak nak belajar tentang cara membuat amal ibadat. Dia sombong dengan Allah. Perasan dah betul, perasan dah baik, perasan hati dah bersih dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Baik, mengaku putus di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam. Erti sifat kalam ni perkata ataupun penutur. Sifat perkata ataupun penutur. Dia ada perbezaan di antara perkata dengan berkata-kata, penutur dengan bertutur. Saya sedang apa ni, tuan-tuan? Berkata-kata. Saya sedang berkata-kata. Kenapa saya ni boleh berkata-kata? Kerana Allah jadikan pada diri saya ni sifat perkata, sifat penutur. Dengan sebab ada sifat penutur itulah saya boleh bertutur. Nampak tak beza di antara penutur dengan bertutur? Boleh beza tak? Tak boleh beza. Penutur dengan bertutur sama ke lain-lain? Lain-lain lah. Penutur tu sifat, bertutur tu perbuatan. Biar boleh beza. Sebab kita ni sedang membicarakan sifat. Sifat Allah. Apa sifat Allah ni? Sifat kalam. Terjemah Melayu,
penutur ataupun pekata. Kalau bertutur itu bukan nama bagi sifat tu. Itu nama bagi perbuatan ataupun ta'alluq sifat tu. Peranan sifat tu. Ta'alluq dia. Apa ta'alluq? Apa peranan sifat kalam? Ta'alluq dia, urusan dia bertutur. Bertutur tu peranan sifat. Penutur nama bagi sifat. Kan banyak dah kita dah jumpa daripada sifat kudrat gitu. Perkuasa sifat. Berkuasa menjadikan makhluk itu ta'alluq bagi sifat. Iradat, erti Melajunya sifat berkehendak. Apa ta'alluq dia? Menentukan, mengkehendaki. Itu beza. Tak apa ngaji banyak kali, ulang-ulang insya-Allah. Allah bagi faham, kita usaha. Tapi usaha kita tak boleh memberi bekas. Usaha itu sebagai asbab sahaja untuk mendapatkan pahala. Orang yang usaha menuntut ilmu dapat pahala, ampunkan dosa dapat pahala, naik darjat dikasihi oleh Allah meskipun dia tak faham, meskipun dia tak pandai. Itu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kalau ada salah silap, insya-Allah diberi kemaafan oleh Allah kerana dia sedang menuntut ilmu, dia sedang belajar dalam proses nak memahami. Mustahil hari ni belajar, hari ni faham semua. Sebab tu Allah tahu, sebab tu Allah banyak sangat bagi kelebihan pada orang yang menuntut ilmu tu. Sebab tu alangkah malangnya orang yang hidup atas dunia ni tak nak belajar. Malang sangat-sangat. Kesalahannya besok takkan diampunkan oleh Allah. Tak ada toleransi. Dia membuat silap, dia melanggar undang-undang Allah kerana dia sombong sebab tak nak ambil tahu. Dia pun orang yang sedang ambil tahu, dia sedang belajar dalam, dia perbaiki tu ada buat silap, insya-Allah Allah ampunkan dia. Tapi yang seorang lagi ni dia buat silap. Sebab apa silap? Sebab tak ambil tahu. Ini tidak dimaafkan. Tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagimu. Lebih baik cepat-cepat jadi orang yang menuntut ilmu. Kerja, cari duit, kejar pangkat, ilmu yang tinggal. InsyaAllah dengan ilmu itu nanti kita jadi berubah, jadi baik insyaAllah. Jadi jutawan pun jadi jutawan yang soleh, yang bertakwa insyaAllah. Tapi kalau tak ada ilmu, jahanam. Miskin pun jahanam, kaya pun jahanam kalau tak ada ilmu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ni, kita ni bertuah tuan-tuan. Allah ni sifat dia ikut siapa yang dia nak. Dia pilih siapa yang dia nak, dia akan halau siapa yang dia tak nak. Hari ni kita dipilih, tak mustahil besok kita akan dihalau oleh Allah. Sebab tu waktu kita dipilih oleh Allah ni kena puji Allah banyak-banyak. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau pilih aku. Tapi besok harap kau pilih lagi ya Allah. Di masa-masa akan datang harap kau pilih juga aku ni jadi orang semayang, hadir majlis ilmu. Itulah Tuhan. Tuhan ni sifat dia tak peduli. Dia buat ikut kehendak dia, bukan ikut kehendak kita. Siapa dia nak ambil, dia ambil. Siapa dia nak singkirkan, dia singkirkan. Sebab tu kita kena takut dan gerun dengan Allah ni. Sebab sifat dia macam tu. Hari ni kita dipilih, besok belum tentu. Hari ni kita solat, tak mustahil besok botol arak dekat tangan kita. Tak mustahil. Orang yang kat tangan di hari ni, malam ni botol arak, tak mustahil besok dia jadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Nak kata apa? Tu urusan Allah. Ada orang tanya, kenapa Allah ciptakan orang kafir, lepas tu besok Allah humban masuk neraka? Kenapa? Jawabnya sebab apa? Sebab dia Tuhan. Jawabnya sebab dia Tuhan. Siapa dia nak ambil, dia ambil. Siapa dia nak humban, dia humban. Sebab tu kita kena takut. Dia jenis tak peduli siapa-siapa. Kita tak ada kepentingan dengan Allah. Sehebat mana pun amal ibadat kita, tidak, Allah sedikit pun tidak mengambil manfaat dan faedah. Sebab tu siapa-siapa yang melanggar perintah dia tak peduli. Dia tak peduli. Allahu Akbar. Itulah sifat Tuhan. Dia nak ambil ahli maksiat, dia nak jadikan kekasih dia, ikut dia. Daripada ahli maksiat, dia jadikan sebab orang
orang ni berubah jadi orang soleh. Padahal kaki maksiat, minum arak, berjudi, berzina. Tapi bila Allah nak pilih dia nak jadikan orang tu kekasih dia akan jadikan sebab-sebab. Jadi kekasih Allah. Kita yang taat ni, yang duduk masjid surau ni, bukan main sombong lagi. Bukan main sombong, bukan main angkuh lagi, mengkeji, mencela ahli maksiat. Tak mustahil Allah akan jadikan sebab-sebab kita akan jauh dengan Allah. Bab tu kena takut. Bab tu kena takut. Kena takut. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Sebab tu Allah suruh bersyukur. Sebab bersyukur itu penambat nikmat. Sebab tu Allah suruh bersyukur. Kerana bersyukur itu penambat nikmat. Siapa kufur, Allah akan tarik. Nikmat taufik ni nikmat Allah. Taufik ni nikmat yang Allah bagi. Tapi kalau kita tak bersyukur dengan nikmat taufik ni, beribadat tapi sombong, Allah akan tarik besok nikmat taufik ni. Allah akan biarkan kita. Buatlah maksiat pula dah. Buat maksiat pula dah. Na'udzubillah min zalik. Artinya sifat perkata iaitu satu sifat yang sedia adanya di zat Allah Ta'ala. Jadi sifat perkata, sifat kalam, sifat penutur Allah ni adalah suatu sifat yang sedia adanya pada zat Allah. Apa maksud sedia kala? Sedia ada, yakni sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Itu yang dimaksudkan dengan sedia kala ataupun qadim ataupun azali. Sesuatu yang tidak ada permulaan. Jadi jangan ada di antara kita yang mengatakan bahawasanya sifat kalam, sifat penutur Allah Ta'ala itu baharu. Sedia kala lawannya baharu. Apa arti baharu? Sesuatu yang ada permulaan, itu baharu. Sifat penutur Allah bukan baharu. Sifat penutur kita baharu. Sifat penutur saya ni baharu. Sifat penutur yang ada pada tuan-tuan ni semuanya baharu. Sebab duduk pada jirim dan jisim yang baharu. Iaitu suatu sifat yang ada, yang sedia adanya di zat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya sejak bila Allah Ta'ala itu ada sifat kalam, jawabnya sedia kala. Jangan jawab dah lama ada. Jangan jawab dah lama ada dah. Allah tu dah lama dah ada sifat kalam dia. Sejak daripada dulu lagi dia tu dah ada sifat penutur dah. Salah jawapan tu. Bukan dah lama dah, bukan sejak dulu. Sediakan. Kalau kata sejak dulu, kalau kata dah lama, masih lagi berhubung kait dengan masa dan waktu. Jangan kata Allah tu dah lama dah ada. Sedia ada dah, bukan dah lama ada. Sedia ada. Bagus betul. Kalau jawab dah lama ada, Allah tu dah lama dah tahu. Bukan dah lama tahu, dah sedia kala tak tahu. Banyak salah perkataan kita ni, tuan-tuan. Tak ngaji banyak salah perkataan kita. Bila mengaji baru jumpa, salah apa cakap tu. Itulah untung ngaji. Kalau tak ngaji, selama-lamanya buat salah, ulang salah lagi. Sebab tu orang yang mengaji ni orang yang Allah sayang. Allah nak baiki dia, Allah nak betulkan dia, Allah nak terima amal dia, Allah nak masukkan dia dalam syurga. Seronok tak tuan-tuan Allah pilih kita jadi orang belajar? Tak seronok? Macam rasa malang aja. Rasa seronok ke tak rasa seronok? Kalau tak rasa seronok, besok Allah ambil balik besok. Kalau tak syukur dengan nikmat Allah pilih kita jadi orang belajar, besok Allah tarik balik. Sebab kau tak hargai, kau tak rasa seronok pun dengan pilihan Allah. Padahal Allah dah selamatkan kau. Waktu kena dalam hati kena rasa, ya Allah syukur, alhamdulillah ya Allah. Janganlah kau tarik balik nikmat ni. Kau kekalkanlah sampai aku mati ya Allah. Jangan kita kata tak ada apa. Jaga. Nanti Allah ambil balik. Nak dapat kali kedua belum tentu lagi, tuan-tuan. Berapa banyak orang yang mengaji sekat jalan, lepas tu tak jumpa surau masjid dah, tuan-tuan. Ngaji sekat jalan, lepas tu tak ngaji dah sampai bila-bila. Na'udzubillah. Kita ni nak mati sampai nak mengaji sampai mati. Betulkan niat kita.
supaya kita dapat pahala syahid. Orang yang mati sebagai penuntut ilmu, matinya syahid, matinya fi sabilillah, matinya di jalan Allah, matinya di jalan Allah, meskipun dia mati kat pejabat. Dia mati kat pejabat. Dia manager, mati di pejabat, serangan jantung. Contohlah. Dia mati fi sabilillah. Sebab apa? Dia seorang penuntut ilmu agama. Dalam diri ni ada jadual pengajian. Dalam kepala otak dan hatinya sentiasa ingat, malam ni ada kuliah ni. Ni balik ni kan, balik kerja, petang ni nak siap-siap rehat, tak malam kau nak pergi kuliah. Begitulah hatinya tiap-tiap hari, bergantung dengan majlis ilmu. Tu kita nak macam tu. Orang yang hatinya bergantung dengan majlis ilmu, bergantung dengan masjid, bergantung dengan tempat ibadat. Iaitu kemudian satu sifat yang sedia ada di zat Allah Ta'ala. Jaga sini, ni penting ni, nak bagi tahu ni. Yang bukan huruf. Sifat penutur yang ada pada zat Allah tu bukan huruf. Bukan huruf-huruf seperti yang kita tengok dalam Quran tu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha tu, bukan huruf-huruf hijaiyah tu. Yang kita tengok alif, ba, ta, sa, jim, ha tu, itu kalam lain. Itu kalam juga, tapi kalam lain. Ni kan kat bawah tu kan diterangkan. Kat bawah tu kan diterangkan. Yang kita baca tu Bismillahirrahmanirrahim, yang boleh dengar tu, itu kalam juga, tapi kalam lain. Yang kita sedang sembangkan sekarang ni sifat kalam yang ada pada zat Allah, bukan yang ada pada tangan tuan-tuan yang baca tu, duk kelek pergi balik mengaji tu, bukan tu. Sifat kalam tu, sifat penutur Allah yang ada pada zat Allah sedia kali lagi tu. Itu yang sedang dibicarakan ni pada sifat yang ke-13 ni. Bukan kalam seperti yang tuan-tuan segera faham tu. Kalamullah yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kalamullah juga, tapi makna lain. Kat bawah tu kan ada, insya-Allah. Mudah-mudahan sempat sampai situ. Baik, jadi sifat penutur yang ada pada zat Allah tu, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, bukan huruf. Apa jenis huruf lah? Maha suci sifat penutur Allah Ta'ala itu daripada jenis huruf-huruf dah. Tak ada kena mengena dengan huruf. Faham tak situ? Boleh? Moci. Faham? Boleh? Hello? Temono ya? Sifat penutur Allah tak ada kena mengena dengan huruf. Dan bukan suara. Tak ada kena mengena dengan suara. Sifat penutur yang ada pada zat Allah tidak ada kena mengena dengan suara ataupun bunyi-bunyi. Tak ada kena mengena. Jadi jangan tuan-tuan nak bayang-bayang, nak khayal-khayalkan bagaimanalah suara Tuhan. Jangan. Bersuara itu bukan sifat kalam Allah. Dan sebagainya. Sebagainya ni, maksud sebagainya apa? Sebagai ni dengan makna dan sebagainya, yakni daripada menyerupai dan menyamai makhluk. Tulis itu sebagainya tu. Nanti nak balik rumah kan, nak baca dekat bini kita ke, balik rumah kan, main duduk sini jap, nak baca balik ni, nak ulang kaji balik tadi, mai awak dengar saya nak baca ni dan sebagainya. Bini dia pun tanya, sebagainya apa? Entahlah. Waktu kena catat. Dia kata bukan duduk pondok, bukan duduknya madrasah sekolah agama nak catat-catat. Ini mengaji tak kira madrasah tak madrasah, mengaji kerana Allah ni kena bersungguh. Bersungguh-sungguh. Bukan duduk di pondok aja bersungguh. Tuan-tuan perempuan tak duduk pondok pun namanya penuntut ilmu. Penuntut ilmu juga. Dan sebagainya itu makna daripada menyamai dengan makhluk. Menyamai dengan kalam makhluk. Ni suara saya ni berbunyi kuat, perlahan, panjang, pendek, idgham, ikhfa, izhar, iqlab, apa lagi? Dengung tak dengung? Bergatuk, bergiling, keluar lepas satu-satu. Tak ada kena
Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Jaga-jaga. Sebab ada fahaman yang menyatakan Allah tu bercakap Arab. Ada fahaman yang mengiktikadkan, dia percaya dalam hatinya yang Allah ni bercakap Arab. Allah ni berbahasa Arab. Ada tak yang faham macam tu sebelum ni? Kalau ada, dia diam, jangan beritahu, dia diam. Kalau ada, jangan beritahu, dia diam, mengaku. Tu kesalahan tu. Sebab kalau beritahu kan, angkat tangan kan, nampak aib pula dah. Ada tak di kalangan kita selama ni duk percaya, beriktikad, percaya Allah ni adalah Tuhan yang bercakap Arab. Tuhan ni cakap Arab. Kalau begitulah pahaman kita sebelum ni, makna salah dah tu. Salah besar tu tuan-tuan. Bukan salah kecil tu. Salah besar tu. Ni belajar anak betul ke ni? Buntung tak Maji? Tak buntung? Tak buntung balik. Buntung Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beruntung ya Allah. Cuba kita bayangkan kalau Allah tak pilih kita duduk dalam kesesatan sampai mati tuan-tuan. Kita mati bawa akidah yang sesat sampai mati. Itulah kata bertuah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nampak tak? Itulah hikmah. Dia kata kalau kenapalah dulu muda-muda aku tak mengaji. Tak payah nak tanya kerja Tuhan. Kan keelok kalau daripada muda-muda dulu aku ngaji agama. Allah rancang elok dah tuan-tuan. Berapa ramai orang mudanya mengaji sekarang ni duduk kedai kopi. Dulu muda-muda mengaji, sekolah agama, pondok begini, pondok begitu. Sekat jalan lepas tu lepak kedai kopi, lepak tom yam. Rugi dah. Memanglah dia ada ilmu. Rugi dah sebab tak duduk lagi dah dalam kelompok orang menuntut ilmu ni. Kelebihan-kelebihan penuntut ilmu dia dah tak dapat dah. Tapi kita ni yang dulu leka, lupa, lalai, berzumba, berdangdut, macam-macam. Dah nak umur senja maghrib ni Allah panggil, Allah pilih. Dudukkan kita dalam majlis ilmu. Nampak tak? Allah nak menentukan kesudahan kita dengan kesudahan yang baik. Alhamdulillah. Nampak tak? Walaupun dulu berjoget apa benda macam cak kuncak macam-macam. Tapi akhir usia dia, penutup hidup dia, berulang alik ke masjid, berulang alik ke surau, berulang alik ke majlis ilmu. Subhanallah. Dia mati dalam keadaan dia dekat dengan Allah. Dia mati dalam keadaan dia sibuk beribadat. Dia mati dalam sibuk memikirkan tentang ilmu. Alangkah mulianya kesudahan. Itu yang panggil husnul khatimah, penutup yang baik. Allah rancang baik dah tuan-tuan. Baik, dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Sebab tu tak boleh, haram lagi merosakkan akidah seandainya dikatakan Tuhan tu bisu. Dan yang seumpama bisu dan seumpama bisu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Apa maksud mustahil? Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali ada pada Allah. Sifat bisu ni mustahil pada Allah. Akal tak boleh terima sampai bila-bila pun. Mati hidup balik, tak boleh terima ada bisu pada Allah. Dan yang seumpama bisu. Apa seumpama bisu? Gagap, cakap tak lancar. Tu bisu yang seumpama bisu. Tu yang seumpama bisu pun maha suci zat Allah. Sebab tu tak boleh kata Allah bisu ataupun seumpama bisu. Kenapa? Kerana dia memiliki sifat penutur. Sebab tu tak boleh kata Allah tu bisu. Allah tu Tuhan yang bisu. Tak boleh kata macam tu. Lagi merosakkan akidah, memurtadkan
jadi kafir, jadi kufur. Tak boleh kata Tuhan bisu. Kenapa tak boleh kata Tuhan bisu? Kerana dia memiliki sifat penutur. Apa erti bisu? Bisu ni maknanya tidak ada sifat penutur. Itu maksud bisu. Tuan-tuan puan-puan ni pada tetamu Allah ni dalam masjid ni diam, bukan bermaksud bisu. Diam ni sebab tak nak bercakap, nak jaga adab dalam majlis ilmu. Padahal boleh je kalau nak bercakap, tapi tak nak bercakap. Bisu bukan tak nak bercakap. Bisu tak ada sifat penutur. Dia nak bercakap pun tak boleh sebab tak ada sifat penutur tu, tak ada pada diri dia. Bukan maksud diam tu bisu, bukan maksud orang tidur tu bisu dah. Jadi tuan-tuan ni bukan bisu. Tuan-tuan semua ada sifat penutur, cuma tidak bertutur saja. Ada masa nak bertutur, sekarang bertutur. Lepas solat kan baru bersembang-sembang bertutur. Sekarang dah, sekarang diam. Adakah bisu? Dah, tak bisu. Cuma diam. Dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Ingat tidak bisu Allah ni hukumnya apa tuan-tuan? Tidak bisu Allah hukumnya wajib, mustahil ataupun harus? Orang perempuan, tidak bisu Allah wajib ke, mustahil ke, harus? Orang lelaki, orang lelaki diam. Tanya orang perempuan. Biasa orang perempuan ni dia cepat dapat. Tidak bisu Allah wajib ke, mustahil ke, harus? Wakil seorang. Wajib. Betul dah. Tidak bisu Allah wajib, bisu Allah mustahil. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, ahsanul khaliqin. Cerdiknya lah orang, apa nama kampung ni? Paya lebar. Tempat lain tanya banyak kali tak dia jawab. Sini tanya sekali boleh jawab. Hebat orang sini. Tidak bisu tu wajib, bisu bisu kita harus. Bertutur kita harus. Pandai dah tu peksa dulu, garanti dah ada. Baik, dan ada pekata itulah Allah Ta'ala berkata-kata seperti firman-Nya. Ini dalil tuan-tuan, ini dalil, ini bukti. Kalau orang kata awak percaya Allah Ta'ala tu memiliki sifat kalam, Allah Ta'ala tu maha berkata-kata, maha berfirman, mana dalilnya, mana bukti? Mana bukti yang awak ni beriktikad, percaya sungguh-sungguh yang kata Allah Ta'ala itu Tuhan yang tidak bisu? Mana dalilnya? Lalu kita pun bawa lah dalil ni. Kalau tak boleh bawa dalil, bawa buku ni. Bawa buku ni, tunjukkan dia muka surat 65, suruh dia baca. Mana dalilnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalil itu, bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan penutur. Dalilnya dalam Quran tu Allah sebut wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah Ta'ala, yakni berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Allah Musa, akan kata-kata, yakni kata sungguh-sungguh. Tapi jangan faham zahir gitu-gitu. Ini bahaya mengaji tafsir, tak nak ngaji tauhid. Beli tafsir, baca sendiri. Ni dah bahayanya. Kejar ilmu fardu kifayah, tinggalkan fardu ain. Bahaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mengaji tafsir, nak mengaji hadis, kena mantapkan akidah terlebih dahulu. Sebab yang tuan-tuan nak bahaskan, nak tafsirkan itu adalah kalam Allah yang maha suci daripada menyerupai makhluk. Sebab tu hati-hati, banyak orang pergi kejar tafsir, tinggal tauhid. Sebab tu pahaman dia pergi menyimpang entah ke mana-mana. Ni contoh macam ayat ni. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Macam mana? Nabi Musa dengar tak suara Tuhan? Sedapnya mulut cakap. Nabi Musa dengar tak suara Tuhan? La ilaha illallah. Itulah bahaya. Tu guru ajak mari mengaji, kita tak nak. Dalam kejahilan tu makan diri balik. Kejahilan tu makan diri balik. Baik, apa maksud wa kallamallahu Musa taklima ni?
Jadi ulama tafsir dengan dua maknanya. Apa maksud Nabi Musa berkata-kata ataupun Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa ni macam mana? Adakah Nabi Musa mendengar suara Allah tu bercakap? Ada bahasa-bahasa yang tertentu, ada bunyi-bunyi yang Nabi Musa dengar suara Tuhan tu begini, Tuhan tu bersuara tapi tak serupa dengan suara makhluk? Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Kalau tak ngaji ni nak huraikan macam mana ayat ni tuan-tuan? Kita suka baca Quran, suka baca tafsir. Kalau kita jumpa ayat ni, wa kallama Allah Musa taklima, kita pun baca terjemahan. Ertinya, erti ni makna terjemah. Terjemah. Itu ertinya. Ertinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan kata-kata. Kita nak faham macam mana tu? Kita tak mengaji tauhid, kita tak mengaji akidah, sombong. Macam mana nak fahamkan ayat ni? Setan pun masuk. Setan pun masuk, iblis pun masuk, nafsu pun masuk. Dia kata faham begini. Adalah tu suara Tuhan tu. Allah, habis tuan-tuan. Kufur. Sebab apa kufur? Menyamakan Allah dengan sesuatu. Bersuara ni makhluk. Bersuara, berbahasa, berbunyi itu makhluk. Kita dah belajar dulu kan, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia tidak menyamai dengan segala sesuatu. Sebab tu kalau faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, mudah nak faham yang sini. Sebab tu ulama dia dah atur molek dah sifat-sifat tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sebab nak mudahkan kita faham. Kalau tak faham mukhalafah, tak fahamlah sini. Kalau faham bab mukhalafah, fahamlah kat sini. Dulu kita dah belajar dah. Dah faham dah Allah tak serupa dengan segala sesuatu. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tak serupa dengan makhluk. Apa yang ada pada makhluk tidak ada sekali-kali pada Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba nak kata Tuhan tu ada suara pula. Cuma suara Tuhan tak sama dengan suara kita. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membimbangkan, menyedihkan, tersesat. Sebab tu jangan buat main-main dengan Quran. Bukan boleh main tafsir ikut suka hati, mentang-mentang pandai cakap Arab, dah boleh tafsir Quran. Dah. Okey, tafsir yang pertama. Kalau nak tulis lah, kalau tak nak tulis lah juga. Kang, macam mana nak jawab ujian? Wa kallama Allah Musa taklima. Maksud yang pertama, kata ulama tafsir, di sisi akidah kita ahli sunnah, jangan tanya ulama tafsir Wahabiyah ke, Mu'tazilah ke, jangan. Dia akan tafsir ikut dia. Sebab tu satu lagi saya nak ingatkan dengan tuan-tuan ni. Nak mengaji tafsir, pastikan untuk guru yang ajar tafsir hadis tu dia ahli sunnah. Akidah dia sifat 20 ni. Faham tak ni? Saya jumpa tuan-tuan berita dah kitab tafsir dengan orang tu siap. Main-main saya ada spy. Siap. Jangan cuba-cuba nak pergi menadah kitab tafsir dengan orang yang tak mengaji sifat 20 ni. Dengan orang yang menolak sifat 20 ni, jangan. Memang dia akan tafsirkan Quran mengikut akidah dia dah. Tuhan duduk di atas langit, Tuhan turun di langit dunia, Tuhan ada tangan tapi tak serupa. Ke dia mengaji? Ada? Ke main tadah aja? Kena siasat tuan-tuan. Kita ambil guru ni mana kita ambil agama. Salah guru, salah agama tuan-tuan. Sebab tu kena, bukan nak sangka jahat dah. Kena selidik, waspada. Sebab takut kita dah, bila dah terikut pahaman tu, habis. Nak berubah, nak kembali balik payah dah. Sebelum terkena, baik siasat dulu. Bukan siasat tu dengan makna kita sangka jahat dah. Waspada, takut mudarat diri, mudarat agama kita.
Pergi selidik dulu. Buat tanya ustaz. Tanya sikit boleh tak? Saya ni pening lah ustaz. Sebenarnya belajar sifat 20 ni hukum dia macam mana ustaz? Buat olok-olok tanya lah. Janganlah terus terang ustaz, saya nak test ustaz lah, nak tengok pahaman ustaz ni Wahabi ke apa. Janganlah luruh lebih daripada kayu. Dah memanglah dia tak mengaku sekarang. Pergi tanya pula, ustaz, saya ni nak belajar, nak mengaji tafsir dengan hadis dengan ustaz ni, tapi sebelum tu saya nak semak dulu, nak tahu dulu akidah ustaz ni Wahabiyah ke, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah ke. Saya nak test dululah. Apa pandangan ustaz pasal mengaji sifat 20 ni? Dah tentu dia kata wajib belajar. Dan dia wajib. Sebab tahu orang nak test dah. Macam itulah puak-puak ni waktu ambil tauliah. Puak-puak ni waktu nak ambil tauliah dia bermuka-muka seperti ahli sun. Bila dia dah dapat tauliah siap, pelan-pelan dimasukkan dia punya bahaman. Kita orang kampung mana kita tahu. Dia kata elok ya ustaz tu ngajar. Sodap dia baca ni. Berabuk baca hadis, kau kojak keluar hadis, kau kojak keluar hadis. Kita orang kampung tu lah kita tengok tu. Kalau dia kata begini, sifat 20 ni wajib kita mengaji. Ijma' ulama kata wajib mengaji sifat 20 ni. Kalau tak sifat 20, sifat 13 tu. Mengikut fahaman ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Bolehlah ngaji dengan dia tu. Kalau dia kata begini, sifat 20 tu bagus mengaji. Bagus kalau tuan-tuan mengaji bagus. Tapi seandainya kalau tuan-tuan tak belajar sifat 20 tu tak jadi masalah. Nampak tak? Tengok dia punya belit dia tu. Kalau tuan-tuan tak mengaji sifat 20 pun tak ada masalah. Tapi kalau mengaji tak apa. Saya tak belajar sifat 20. Tapi kalau tuan-tuan mengaji tak apa. Kalau tak belajar pun tak ada masalah. Nampak tak tu? Dah tuan-tuan mestilah nak ikut tu guru. Kang dalam kereta sambil balik, ustaz kita dia tak ngaji sifat 20 ni. Maknanya kita tak payah ngaji. Tu. Dah terkena dah. Jaga-jaga tuan-tuan. Musang berbulu ayam tu, hati-hati, dia pandai. Ada tuan-tuan? Ada jumpa macam tu? Ada yang kata tak wajib ngaji sifat 20? Baik ngaku. Kalau ada mulai hari ni putuskan perhubungan. Sungguh jangan dah. Nanti habis akidah kita. Saya bukan cakap main-main ni. Besok jangan dakwa saya. Jangan dakwa saya besok. Saya cakap awal-awal bagi peringatan. Tak semestinya orang untuk mengajar tafsir hadis akidah dia betul. Belum tentu lagi. Maksud yang pertama dengan makna Allah Ta'ala mentajallikan sifat ma'ani dia kepada Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala mentajallikan, membukakan hijab sifat kalam dia, sifat penutur dia tu, kalam ismi dia tu, kalam ismi dia, sifat penutur dia tu. Allah bukakan, Allah tunjukkan kepada Nabi Allah Musa. Lalu apabila Allah Ta'ala membukakan hijab, Allah Ta'ala mentajallikan sifat kalam dia. Kan sifat kalam ni sifat ma'ani. Apa erti sifat ma'ani tuan-tuan? Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya. Sama macam kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sebab tu ketujuh-tujuh ni dipanggil ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Kalau Allah Ta'ala nak menzahirkan, nak menunjukkan, nak mentajallikan sifat-sifat ma'ani dia tu, kudrat, iradat sampai ke kalam tu, makna hukum akalnya harus dilihat tapi tak serupa. Harus dilihat tapi tak serupa. Kenapa harus dilihat? Kerana sifat-sifat ma'ani itu perkara yang ada sungguh-sungguh. Benda yang tak boleh tengok ni benda tak ada, benda tak wujud baru tak boleh tengok. Kudrat Allah wujud, ada. Di awal kitab ni dulu, dalam bab kudrat dulu, sifat kudrat, sifat ma'ani ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Dengan makna seandainya Allah Ta'ala nak menunjukkan, nak mentajallikan sifat kudrat dia, maka harus dilihat sifat kudrat Allah tu. Tapi tetap mukhalafah. Bukan bermaksud boleh tengok tu boleh serupa dengan makhluk begini dan begitu. Bukan tuan-tuan.
Bukan makna boleh tengok. Bagaimana? Wallahu a'lam. Bukan maksud boleh tengok benda tu duduk depan, kudrat Allah tu begini dan begitu, berbentuk, berjirim, berjisim, berwarna, besar kecil. Bukan. Maha suci daripada serupa dengan makhluk. Samalah seperti i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah. Nanti sekalian mukminin sewaktu berada di dalam syurga, Allah Ta'ala akan mentajallikan zat dia. Maka sekalian penduduk syurga boleh melihat zat Allah. Sekalian penduduk syurga boleh melihat zat Allah, tapi bukan melihat dengan kaifiat. Bukan bermaksud Allah berada di dalam syurga, bukan. Sewaktu mukminin di dalam syurga itu, Allah membukakan hijabnya sehingga dapat melihat kepada zat Allah. Itulah kelazatan, kenikmatan yang paling agung, yang paling dahsyat sekali, nak dibandingkan dengan segala nikmat syurga yang lain. Jadi tawar hebe yang lain-lain apabila Allah Ta'ala mentajallikan zatnya. Itulah kata ulama, nikmat yang paling dahsyat, yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi sekali dalam syurga. Bukan bermaksud Allah berada dalam syurga, bukan. Waktu mukmin dalam syurga itu, Allah menunjukkan zat dia. Faham? Jangan faham Tuhan duduk dalam syurga pula. Jadi Allah Ta'ala membukakan hijab sifat kalam dia. Bila Allah Ta'ala mentajallikan sifat kalam dia, lalu Nabi Musa mengerti dan memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah. Tu tafsir yang pertama. Dapat tak? Boleh yang perempuan sempat salin tadi? Sempat? Sempat. Tafsir yang kedua, Allah menciptakan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mendengar suara tu, makhluk yang dijadikan oleh Allah. Suara yang dijadikan oleh Allah itu yang didengar oleh Nabi Musa, bukan mendengar suara Allah. Faham tak tuan-tuan? Boleh? Makna Allah menjadikan suara tu, Nabi Musa mendengar suara tu yang dijadikan oleh Allah. Itu yang dimaksudkan tafsir daripada ayat ni. Bukan Nabi Musa mendengar suara Allah. Yang didengar tu bukan suara Allah. Maha suci Allah daripada bersuara. Yang didengar tu makhluk yang dijadikan oleh Allah. Allah menjadikan suara, lalu Nabi Musa mendengar suara tu, dan Nabi Musa faham apa yang nak difirmankan, yang nak diwahyukan oleh Allah. Begitu tafsir. Bukan Nabi Musa dengar suara Tuhan. Bukan Nabi Musa dengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan tu ada bahasa-bahasa yang tertentu dah. Mustahil. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Beda. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita. Kita siapa kita? Kita yang belajar lah, kita yang mengaji. Tak belajar, tak mengaji, taknya nyata. Duduk dalam kelam gelap ni. Dan nyatalah bagi kita bahawanya ada bagi Allah SWT itu sifat kalam, yakni sifat perkata, dengan dalilnya, dengan buktinya. Tuhan, yakni Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Lepas ni kalau dengar ayat tu, wa kallamallahu Musa taklima, ingat dua tafsir tadi tu. Lepas ni kalau dengar wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, ingat dua tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala mentajallikan sifat kalamnya pada Nabi Musa. Yang kedua, Allah menjadikan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Bukan Nabi Musa dengar suara Tuhan. Muhimmah, ini suatu perkara yang penting diketahui, iaitu perkataan kalam dalam bahasa Arab itu ada 4 maknanya. Nampak tak? Kalam, bila sebut kalam, ada 4 pengertian. Ada 4 pengertian. Dalam 4 pengertian ni, ada kalam yang qadim, ada kalam yang baru. Ada kalam yang qadim, ada kalam yang makhluk. Ada kalam yang qadim, ada kalam yang makhluk. Mana kalam yang qadim? Tu tengok kat bawah ni. Kita baca sikit lagi, seminit lagi. Yang pertama, ingat, kalam dalam bahasa Arab ada 4 makna. Ni makna
yang pertama. Ni dia nak bagi tahu kita makna yang pertama. Lepas ni kan kita balik. Kita semayang dulu, lepas tu balik. Kita semayang. Lepas ni kita semayang, lepas tu kita balik. Kalam yang pertama dengan makna apa? Perkata. Tu. Kalam yang pertama dengan maknanya perkata ataupun sifat perkata. Tambah sikitlah untuk kita nak mudah faham. Kalam yang pertama ni kalam dengan makna sifat perkata. Tambah perkataan sifat tu. Kitab ni betul dah. Tok guru ni tulis molek dah. Tambah sikit tu untuk kita nak mudah ingat, mudah nak faham je. Kalam yang pertama dengan makna kalam dengan makna sifat perkata ataupun sifat penutur. Tulis macam tu. Apa dia kalam dengan makna perkata, kalam dengan makna sifat perkata ni? Iaitu dia nak terang, dia nak hurai, jaga jangan tidur. Iaitu kena kepada sifat kalam, yakni nak menunjukkan kepada sifat kalam Allah yang bukan huruf dan bukan suara. Yang pertama ni kalam dengan makna sifat perkata ataupun sifat penutur. Apa dia sifat perkata, sifat penutur ni? Iaitu sifat kalam Allah yang ada pada zat Allah, yang bukan daripada jenis suara, yang bukan daripada jenis bunyi, yang bukan daripada menyerupai makhluk seperti yang kat atas tadi tu. Yang tak menyerupai dengan segala sesuatu yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Itu kalam dengan makna yang pertama, kalam dengan makna sifat perkata. Dengan ada kalam ini, makna dengan ada kalam ini, makna dengan ada kalam ini, makna kalam dengan makna perkata tadi tu. Dengan ada kalam ini, makna dengan ada perkata tu. Dikatakan Tuhan tidak bisu. Sebab tu tak boleh kata Tuhan bisu. Kenapa tak boleh kata Tuhan bisu? Kerana dia memiliki sifat perkata ataupun sifat penutur yang tidak menyamai dengan segala bukan suara, bukan bunyi, bukan bahasa dan bukan sebagainya. Walaupun dia Allah tidak berkata-kata, walaupun Allah Ta'ala tidak mahu berfirman, tetap dia tidak bisu. Tetap dia tidak bisu. Jadi sifat perkata dia ada pada zat Allah sedia kala lagi, sentiasa ada pada zat Allah dan kekal ada selama-lamanya pada zat Allah. Adapun berfirman Allah, adapun berkalam Allah itu ada masa dan ada ketikanya. Boleh beza tak tuan-tuan? Sifat perkata tu sentiasa ada, selama-lama ada. Berfirman Allah tu berfirman, Allah tu berkata-kata, ada waktu-waktu yang tertentu. Kita buat contoh makhluk nak dekatkan faham. Tuan-tuan ada sifat berkata dah. Sejak daripada mula kita dijadikan oleh Allah sampai sekarang ni ada sifat penutur. Betul? Adakah kita bertutur 24 jam? Ada masa baru bertutur. Ada masa kita senyap. Tapi bukan bermaksud waktu kita senyap tu kita dah jadi bisu. Faham tak? Macam tuan-tuan ni sekarang ni duk senyap, bukan makna dah tak ada sifat penutur tu. Ada sifat penutur tu, cuma tak nak bercakap. Bukan maknanya Allah Ta'ala tu bertutur daripada sedia kala lagi. Allah bertutur tak berhenti-berhenti. Allah berfirman daripada sedia kala lagi. Allah berfirman, sentiasa berfirman. Sekarang ni berfirman sampai bila-bila tidak berkesudahan. Allah tu berfirman tak berhenti-henti. Itu mustahil membawa kepada kekurangan pula dah. Sifat penutur tu yang sentiasa. Adapun bertutur, berfirman Allah tu ada waktu, ada ketika yang Allah kehendak. Agak-agak dapat beza tu. Sebab itulah dalam kitab ni dia terjemahkan kalam dengan makna penutur. Nak bezakan dengan bertutur tu. Kalau tak nanti kita faham, sedia kala lagi Allah bertutur, sentiasa Allah bertutur, selama-lamanya Allah bertutur. Kan jadi keliru kita tu. Kalau kat sini kita boleh beza. Sedia kala lagi Allah ada sifat penutur, sentiasa ada sifat penutur, dan selama-lamanya ada sifat penutur. Cuma bertutur, berfirman Allah Ta'ala itu
yang ada masa dan ketika yang Allah kehendaki. Ya, mudah-mudahan Allah bagi faham. Tak faham pun tak apa, ngaji lagi, dengar lagi. Akhir dah nak cari tempat berhenti dah. Dan kalam yang pertama ini, apa maksud kalam pertama ni? Kalam dengan makna perkata. Jaga tu, jangan keliru. Dan kalam yang pertama ini, makna kalam dengan makna perkata, kalam dengan makna penutur, dinamakan dalam bahasa Arab kalam ismi. Tu. Kalam apa tuan-tuan? Orang perempuan kalam apa? Kalam ismi. Jadi lepas ni kalau kita dengar perkataan kalam ismi ini memberi erti sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi yang tidak menyamai dengan segala tu kalam ismi. Kalau tuan-tuan ngaji kitab Faridatul Faraid ke, Risalah Tauhid ke, Aqidatul Najin ke, Baqaratul Amani ke, tak kisahlah, bila sampai sahaja perbicaraan pada sifat yang ke-13. Hari ini kita akan belajar sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam. Faham dah tu. Yang nak dibahaskan itu adalah kalam ismi, itulah sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kali lagi yang tak menyamai dengan segala sesuatu. Maka kalam inilah yang dibicarakan, yang dibahaskan, yang dibincangkan, yang dihuraikan pada sifat yang ke-13, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, akan wajib kena tahu dan wajib i'tiqad. Jadi kesimpulan pelajaran kita malam ni, wajib kita beriktikad bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki sifat penutur yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Adapun sifat bisu pada Allah itu hukumnya mustahil. Dalilnya, buktinya apa tadi? Ayat Quran, wa kallamallahu Musa taklima, itu dalilnya. Kalau tuan-tuan tak ingat dalil tu pun tak apa, yang penting tuan-tuan dah tahu dalilnya. Kalau orang tanya apa dalil Tuhan tu atau Allah Ta'ala tu memiliki sifat penutur, dalilnya aku tahu tapi aku nak ingat, aku nak baca tu aku tak pandai. Tapi aku tahulah dalilnya, ada ayat Quran tu Allah sebut, malam baru ni dah belajar, dah faham dah. Cuma aku nak cerita, nak cakap, nak baca ni aku tak hafal. Tak apa dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman. Yang tak faham pun tak apa, minta Allah bagi kita kesabaran, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jangan cabut lari, jangan pencen awal, jangan cabut lari, jangan pencen awal, ngaji sungguh-sungguh kerana Allah. Mudah-mudahan dengan asbab kita belajar ni, dengan asbab usaha ikhtiar kita yang tak sempurna ni, Allah Ta'ala rahmati kita semua, redai kita semua, pelihara dan jaga iman kita, insya-Allah. Amin. Redai kita semua, pelihara dan jaga iman kita, insya-Allah. Amin ya Rabb. Redai kita semua, pelihara dan jaga iman kita, insya-Allah. Amin ya Rabb.